dalam segala kemelut yang berlaku di dunia, di negara ataupun dalam diri keluarga masing-masing. Kita kena ingat kita ada mukjizat namanya Al-Quran, ya, dan kita selagi kita membaca, kita memahami, kita cuba mengamalkannya, berdoa kepada Allah SWT, insya-Allah Allah akan pimpin kita dengan doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu akbar, Allahu akbar. Mari kita sama-sama saksikan, iaitu pada halaman yang ke-71 ataupun ayat yang ke-71, kita akan melihat apakah sambungan daripada kesan apabila membunuh para nabi dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, itu yang kita lihat. Dan kemudian kita akan melihat pada ayat 72 hingga 75 ideologi umat Masihi ataupun orang Kristian yang menuhankan Al-Masih, padahal baginda hanyalah seorang manusia yang menjadi rasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat akhir pada halaman hari ini, pada ayat yang ke-76, kita akan melihat ideologi menyembah Tuhan selain Allah, bagaimana perkara ini perlu kita fahami agar kita dapat jadikan panduan apabila kita berinteraksi dengan rakan-rakan kita, sama ada yang beragama Islam ataupun yang bukan beragama Islam. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hasibu alla takuna fitnatun fa'amu wa sammu thumma taballahu 'alaihim ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من
قبله الرسل قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم صدق الله العظيم Dan ini membawa kita kepada resolusi apakah yang boleh kita laksanakan selepas ini, lepas kita baca halaman 120 ini. Mari sama-sama kita lihat. Yang pertama, berhati-hati ya, kesan dosa yang dibuat pada setiap masa. Berhati-hati ya, kerana apa? Jangan anggap kita lepas, tidak ada bencana fitnah, pasti akan berlaku. Sama ada kita sempat bertaubat, Allah akan jaga elakkan, kalau tidak ia amat berbahaya. Yang pertama. Yang kedua, elakkan perbuatan syirik yang akan menzalimi diri sendiri ya. Syirik ini dia akan menggelapkan diri kita, menstreskan kita. Nombor dua. Dan nombor tiga, bertaubat segera jika tersilap dan terjebak perkara syirik ataupun kita utamakan manusia, kita merasakan peraturan Allah ini lebih rendah daripada peraturan manusia. Allah, la ilaha illallah. Perkataan yang kita ingin lihat kali ini, mari sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan yang akan kita belajar bersama dan kita saksikan di atas skrin. Fatana ya. Fatana, apa maksud fatana? Fatana ini maksudnya adalah ujian. Dalam al-Quran ada 3 istilah ujian paling kurang. Fitnah, fatana yang tuan-tuan tengok kan, imtihan dan juga ibtila. Jadi fatana ini adalah ujian yang besar tetapi ia dekat di hati. Itu sebabnya bila bercakap tentang ayat 71, wahasibu alla takuna fitnah ya, sebenarnya orang-orang Bani Israel dia rasa bahawa tidak ada bala besar, ujian besar yang akan mengganggu hati mereka dengan mendustakan kepada mesej kebaikan ataupun membunuh Rasul pada waktu terlepas sebelum itu. Tetapi sebenarnya Allah kata dengan sebab dosa syirik itu mereka menjemput azab yang sengsara. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Baik, kita nak sedikit belajar ilmu tajwid pada hari ini. Hari ini kita nak belajar tentang qalqalah, sambungan tentang qalqalah. Sebagaimana kata Imam Ibnul Jazari, qalqalatun qutbu jadid. Sifat qalqalah ini ada pada 5 huruf, iaitulah qutbu jadid. Ada 5 qutbu jadid, qaf, ta, ba, jim dan dal. Dan hari ini qalqalah kita nak sebut bahawa qalqalah ini dia terbahagi kepada 3 bahagian. Qalqalah terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu pertama qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra, dan yang ketiga qalqalah akbar. Sughra ni yang paling kecil lah, kubra yang pertengahan yang kuat, yang akbar yang paling kuat. Okey, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan qalqalah sughra ataupun kecil. Ia terjadi apabila huruf qalqalah itu, qutbu jadin tu, berada di tengah kalimah ataupun di hujung kalimah ketika bacaan wasal. Senang cerita macam ni. Bila ada huruf qaf, ta, ba, jim dan dal berada di tengah-tengah bacaan kita. Bukan kita nak wakaf pada huruf qaf, ta, ba, jim, dal, itu bila wakaf jadi lain, tak jadi sughra. Bila berada di tengah-tengah kalimah ataupun di hujung kalimah tapi di tengah-tengah bacaan, bukan wakaf, maka berlakulah qalqalah sughra. Contoh, huruf dal kita ambil dulu. Laqad kafara alladhina qalu, laqad kafara.
laqad kafara. Tengok qalqalah dal itu bagaimana dia mati. Yang kedua kita ambil contoh ba min qablihi ar-rusul qablihi. Yang ketiga jim yauma yajma'u Allahu ar-rusul. Keempat huruf ta atfa'aha Allah huruf ta. Yang kelima huruf qaf minhum ummatun muqtasidah. Itu qalqalah sughra. Antara kesalahan yang banyak berlaku khususnya dalam masyarakat kita bila melantunkan qalqalah sughra, mereka mengqalqalahkan seperti putus ayat itu. Contoh laqad kafara, mereka buat laqad kafara alladhi. Lebih-lebih lagi ayat yang huruf qalqalahnya berada di tengah-tengah kalimah. Contoh yauma yajma'u, perkataan yajma'u itu satu perkataan. Apabila kita baca yauma yajma'ullah, seolah-olah perkataan itu jadi yauma yajma'ullah. Ini satu benda yang kesilapan kita memutuskan kalimah itu. Padahal itu qalqalah sahaja tapi boleh memutuskan kalimah itu. Contoh wa id wa, asal dia perkataan wa id wa'adna Musa. So kita baca qalqalah wa id wa'adna, jangan wa id wa'adna Musa. Seolah-olah perkataan tu wa id wa'adna Musa, padahal wa'adna Musa bukan na Musa. So qalqalah sughra ini kita kena lantunkan dengan, jangan lantunkan dia seperti qalqalah kubra. Wa id wa'adna laqad kafara, jangan laqad kafara. Itu qalqalah sughra. Kesalahan-kesalahan itu kita cuba elakkan supaya qalqalah sughra ni jangan terlalu beratkan pada qalqalah sughra. Nama pun qalqalah sughra kecil. So jangan berat laqad kafara. Tidak boleh begitu. Baik. Allah